Didik TV KPM. Okey, jadi sekarang murid-murid kita lihat bagaimanakah bentuk untuk soalan bahagian B pula. Okey, jadi seperti juga bahagian A, okey, pada bahagian B juga ada kata tugas yang tertentulah. Okey, jadi kalau kita lihat, terangkan, huraikan, hitungkan, bezakan, bandingkan, tentukan, buktikan. Itu kata tugasnya. Jadi untuk bahagian B ini, sebenarnya soalan tersebut adalah menguji murid-murid daripada aspek kemahiran berfikir. Jadi ada 4 soalan yang semuanya wajib dijawab. Okey, ada pelbagai konstruk iaitu mengingat, memahami, kemahiran mengaplikasi, kemahiran menganalisis, kemahiran menilai dan juga kemahiran mencipta. Jadi bermakna soalan-soalan yang akan ditanya pada bahagian B, dia mempunyai konstruk-konstruk tersebutlah. Sehingga yang paling tinggi sekali iaitu kemahiran untuk mencipta. Okey, jadi apakah dia strategi untuk menjawab soalan bahagian B? Okey, jadi yang pertama sekali, bila pelajar mula untuk menjawab soalan bahagian B, baca dulu semua soalan. Sebab 4 soalan semua wajib dijawab. Jadi seperti biasa, pelajar akan lihat pada soalan dan pelajar akan tahu manakah soalan yang mungkin pelajar boleh jawab semua. Sebab dalam bahagian B ni dia ada pecahan-pecahannya. Okey, lepas tu pastikan soalan itu difahami, boleh menjawab pecahan soalan dengan baik dan rangka jawapan terlebih dahulu. Okey, jadi tulislah pada kertas soalan. Murid-murid tadi contenglah pada kertas soalan tersebut. Okey, jawab pada ruang yang disediakan. Okey, jadi bermula tahun ini, okey, jawapan untuk bahagian B dijawab pada ruangan yang disediakan. Okey, jawapan diberi dalam bentuk poin. Ini okey, murid-murid dah tahu. Sebab ini adalah soalan pengajian kejuruteraan mekanikal iaitu satu subjek teknikal. Jadi kita nak mudah. Jadi jawapan perlu diberi dalam bentuk poin. Walaupun itu adalah soalan panjang. Okey, pastikan jawapan boleh dibaca dan difahami. Okey, sekarang cikgu akan tunjukkan kepada murid-murid soalan contoh. Okey, jadi soalan yang cikgu akan tunjukkan, dia bermula diberi satu rajah produk yang belum ataupun telah siap. Jadi calon SPM dikehendaki menghuraikan bagaimana produk itu hendak dihasilkan. Jadi calon mesti menjawab dengan memberikan langkah-langkah kerja atau proses yang betul. Okey, mengikut urutan yang betul. Ini, urutan yang betul. Jadi kalau sekiranya okey, dengan lakaran boleh membantu murid-murid untuk menjawab. Jadi murid-murid boleh menyertakan lakaran walaupun tidak diminta. Okey, jadi sebenarnya untuk soalan yang berbentuk seperti ini, sebenarnya ada beberapa topik yang terlibatlah. Contohnya, okey, untuk mengimpal alka. Ini dia punya langkah-langkah kerjanya. Jadi kalau kita tengok ada 10, betul ke tidak? Mungkin pelajar kata macam mana cikgu, murid akan tanya, cikgu macam mana saya nak ingat? Okey, jadi sebenarnya terpulang kepada pelajar. Bagaimana cara nak mengingat? Macam cikgu, okey, macam saya, apa yang cikgu buat? Okey, cikgu ambil perkataan-perkataan tertentu. Okey, plate, Swiss, arus, elektrod, seret dan sebagainya. Jadi daripada perkataan itu, bentuk akronim dia. Jadi sebenarnya murid-murid ni dia lebih kreatif. Dia boleh membentuk akronim dia sendiri. Jadi macam yang cikgu buat, patuhi SOP akan elakkan sakit. Melanggar arahan kena bersedia hadapi COVID. Kenapa di sini cikgu tunjukkan akronim itu sangat membantu. Sebab semasa dalam Dewan Peperiksaan, murid-murid ini ada masa dia terlupa susunannya. Sebab dekat sini yang paling penting mesti ditulis ikut urutan. Jadi kalau terlupa, okey, sebagai contoh, okey, langkah 3 dengan 4, mana satu nak buat dulu? Jadi bila murid mengingat akronim yang mereka cipta sendiri, jadi dah membantu murid untuk menjawab dengan betul. Okey, sebab murid mungkin ingat, tapi dia punya susunan tu kita nak elakkan daripada berlaku pertukaran dalam susunan. Sebab nanti kalau katakan langkah yang ini, langkah yang keempat salah, jadi hilang dah markah yang berikutnya. Nampak Okey, yang ini untuk menggerudi pun sama. Cikgu buat, murid-murid boleh buat sendiri.
Okey, cikgu ambil perkataan yang mula-mula. Jadi cikgu hasilkan akronim dia, terus berusaha pasti maju ke tahap paling ke atas, berusahalah segigihnya. Jadi cikgu ingat yang tu je. Dia punya susunan dah ingat. Ingat akronim dia. Okey. Jadi cikgu tunjukkan soalan kepada murid-murid. Okey, Raja 1B menunjukkan produk yang dihasilkan daripada kepingan keluli lembut berketebalan 1.5 mm. Bahagian yang berlabel X akan disambung dengan menggunakan kaedah meribet. Berdasarkan Raja 1B, huraikan langkah kerja semasa proses menggerudi pada kepingan keluli itu. Okey, jadi semasa menggerudi, huraikan langkah kerja. Okey, soalan B pula, huraikan bagaimana proses meribet dilakukan untuk membentuk produk itu. Jadi kalau tengok daripada markah, okey, untuk bahagian B ni, markah dia besar. Satu soalan, berapa markah di situ? 15 markah, cikgu. Jadi ada 4 soalan. Jadi semuanya 60 markah. Okey, jadi murid boleh bagi jawapan seperti inilah. Okey, jadi tekan switch on mesin dapat 1 markah. Biarkan spindle mesin berputar 1 markah. Okey, pegang pemegang dengan kemas. Okey, dekat sini murid boleh lihat. Ada 2 kat situ. 1 markah campur 1. Okey, sebab kalau dilihat pada ayat tersebut, ada 2 kerja yang dilakukan. Okey, pegang pemegang dengan kemas. Okey, lepas tu benda kerja diikat. Okey, nampak Sebab itu markah di sini adalah 1 tambah 1. Mulakan operasi menggerudi secara perlahan. Kembalikan pemegang pada kedudukan asal selepas menggerudi. Okey, kenapa cikgu tunjukkan dekat sini yang ini? Sebab semasa cikgu dengan murid-murid membuat latihan soalan-soalan SPM yang lepas, murid selalu bertanya, kenapa cikgu langkahnya ada 5 tapi kenapa markahnya 6? Murid bertanya macam tu. Jadi cikgu terangkan, okey, ada langkah tu dia melibatkan 2 pekerjaan. Jadi markah dia 2 sebenarnya. Okey. Okey, ini adalah langkah untuk proses meribet. Jadi kalau kita lihat ada 10 langkah. Okey, cikgu nak tunjukkan yang ini. Apakah kesilapan semasa menjawab langkah meribet tadi? Tadi cikgu dah tunjukkan kepada murid-murid, itu jawapan yang betul lah. Okey, jadi kalau kita lihat di sini, seolah-olah jawapan tadi dengan jawapan yang ini lebih kurang sama sahaja. Sila kesan kesalahan pada jawapan tersebut. Jadi sekarang ni, okey, murid-murid boleh lihat. Okey, bersihkan permukaan logam dengan menggunakan berus 1 markah. Gunakan penanda pusat untuk menanda lubang. Gunakan diameter mata gerudi yang betul supaya ikatan ribet tidak longgar. Gunakan alat peribet dan ribet yang sesuai. Tentukan saiz ribet yang betul. Letakkan pin ribet ke dalam lubang. Okey, kita tengok yang ini. Letakkan pin ribet dalam lubang. Cuba murid-murid perhatikan di sebelah atas. Anif, cuba Anif tengok di sebelah atas. Ada tak cikgu tulis buat lubang? Soalan ni tadi saya rasa tak ada, cikgu. Kalau kita tengok yang ini, okey. Langkah yang keempat, gunakan gerudi tangan atau gerudi meja untuk membuat lubang. Ini adalah jawapan yang betul. Betul. Okey, maknanya kalau murid jawab seperti ini, dapat markah yang penuh lah. Tapi yang ini, okey, kita lihat ada 1 langkah yang murid tertinggal, iaitu murid tidak membuat lubang. Okey, langkah yang berikutnya murid tulis dengan betul. Okey, jadi dekat di sini, letakkan pin ribet ke dalam lubang. Jadi kalau lubang itu tidak digerudi, di manakah pin ribet itu hendak diletakkan? Okey, jadi kenapakah? Maknanya berlaku tak proses yang berikutnya? Saya rasa salah, cikgu. Salah sebab kan? Susunannya sangat penting. Dia tertinggal 1 step, betul ke tak? Betul. Dia tertinggal. Jadi bermakna yang ini ni semua betul, tetapi kerana tertinggal 1 step, iaitu membuat lubang tu tiada, jadi markahnya hilang. Sayang nampak betul, cikgu. Sayang kan? Sayang markah, cikgu. Jadi sebagai calon SPM, jadi mereka kata sayangnya kan hilang markah begitu saja. Okey. Kita lihat pula contoh soalan yang berikutnya, soalan contoh yang berikutnya. Okey, soalan ini dengan diberi satu situasi yang perlu diselesaikan dengan pengiraan. Okey, jadi calon perlu memahami situasi yang diberikan dan menyelesaikan masalah dengan membuat pengiraan. Maka akan diberi bagi pengiraan yang mempunyai rumus yang lengkap, kaedah dan juga unitnya.
Okey, ini soalan pengiraan. Contohnya macam inilah. Okey. Jadi, kalau kita lihat, okey, Raja 4 menunjukkan rasuk A dan B yang disambung oleh kabel T masing-masing di titik A dan S. Rasuk B dipasang ke dinding, manakala rasuk A dipangsi di titik Q. Rasuk A dikenakan daya F1 dan F2 di titik P. Kedua-dua rasuk berada dalam keadaan keseimbangan. Okey, bila murid tengok soalan ini, murid dah nampak susahnya soalan ini. Kenapa murid kata susah? Sebab murid menganalisa gambar ini semua. Dia tengok gambar, murid dah takut. Ya, memang macam itulah yang selalu berlaku. Jadi, okey, soalan itu, okey, dia minta, okey, dengan mengabaikan jisim rasuk, hitung magnitude dan arah daya paduan untuk daya F1 dan F2. Daya pada kabel T, moment pada rasuk. Sekarang ni, okey, cikgu akan ajar pada murid. Okey, soalan untuk A hanya melibatkan daya F1 dan F2 sahaja. Jadi perlu tak murid menganalisis semua gambar rajah? Tak perlu. Tengok dekat bahagian mana ada F1, F2. Di sini. Betul ke tidak? Di situ kan? Di situ saja, cikgu. Okey, di situ saja. Jadi kalau kita tengok pada jawapan. Okey, jadi murid-murid ni dia tahu. Ya, bila dia jumpa soalan seperti itu, dia kena lukis gambar rajah badan bebas. Inilah yang disebut sebagai GBB, gambar rajah badan bebas. Okey, jadi dia tengok. Ini sebenarnya dalam matematik pun boleh. Okey, nampak Okey, jadi bila ditunjukkan, okey, dilukis dalam bentuk yang mudah macam tu, jadi murid dah nampak dah macam mana nak selesaikan. Okey, dah selesai. Nampak? Daripada satu gambar yang memang macam menakutkan, nampak macam susah, kita kecilkan ruang dia. Okey. Okey. Begitu juga dengan soalan untuk B. Okey, tengok pada rajah yang asal di mana wujudnya daya pada kabel T. Okey, lepas tu soalan C. Okey, tengok pada rasuk B. Jadi jawapan dia akan lebih mudahlah. Jadi murid tadi boleh menganalisis rajah dan menjawab dengan lebih mudah dekat sini. Okey, ini soalan contoh yang berikutnya. Okey, ada juga soalan yang meminta diberi satu situasi bergambar ataupun penerangan. Okey, lepas tu calon perlu memahami kehendak soalan mengikut jawapan yang dikehendaki. Kebiasaannya soalan seperti ini, calon-calon SPM boleh menggunakan pengetahuan sedia ada lah. Okay. Ini sebagai contoh. Okey, Rajah 5 menunjukkan satu prototipe sistem robotik yang digunakan untuk menyusun kotak berdasarkan bentuk. Terangkan jenis-jenis elemen yang diperlukan dalam sistem robotik itu. Terangkan dua ciri yang perlu ada pada satu unit mekanikal untuk dikenali sebagai robot. Nyatakan satu kegunaan sistem robotik dalam kejuruteraan mekanikal. Jadi kalau soalan B2 tu boleh gunakan pengetahuan sedia ada lah. Okey, kat mana sistem robotik ini digunakan? Ini jawapannya. Okey, macam kegunaan robot tu kita lihat mengimpal, menyembut cat, menuang logam lebur dalam kejuruterangan, memasang komponen elektronik. Yang ini maknanya adalah berdasarkan pengalaman sedia ada murid tadi. Didik TV KPM